Bagi Cik Lan, toksik-toksik ni senang je. Kita tak payah layan dan juga kita tak payah komen. Kerana toksik-toksik ni benda-benda yang kata orang tu tidak berfaedah. So anggaplah mereka ni sebagai awan-awan yang lalu. Dan paling penting sekali kita think positif. Okey, kita jangan fikir-fikir yang benda-benda yang negatif-negatif ni. Toksik ni memang ada. Adat dalam bidang seni, ada orang suka, ada orang tak suka. Itu orang yang toksik ni orang yang membenci kita. Kalau orang yang suka kita, orang tak akan memberikan kata-kata yang pedas, kurang ajar, yang kurang biadab. So yang paling penting kita be myself. Terpulanglah kepada orang di luar sana. Kalau untuk memberikan sokongan, teruskan sokongan. Yang tak memberikan sokongan, terhadaplah mereka. Itu cara mereka. So yang terbaik untuk anda, Budi.com. Assalamualaikum, selamat hari raya daripada Cik Lan, Roslan Shah, artis paling popular di dalam dunia dan akhirat. Bye-bye. Hai, saya Emilia Rosnaida. Okey, soalan dia macam mana kita nak menangani berdepan dengan orang-orang toksik ni. Macam saya, biasalah dah lama dalam industri. Kalau saya ikutkan Dato' AC dah 30 tahun, saya pun sama dengan dia. So, apa yang saya buat kalau orang toksik ni, contohlah kalau komen yang tak elok dekat kita punya social media, I block je, lepas tu I delete je. I malas nak layan. Because kalau layan, dia lagi menjadi-jadi. So, for me, delete, block. Dah tak layan dah. Itu je I buat. Okey, cara Ani berdepan dengan orang toksik. Sebabnya kan, Ani pernah tengok satu pepatah. Orang kata musuh tu kita kena buat dia sebagai kawan kita. Bila dia dah trust kita, kita kena bawa dia keluar daripada pemikiran yang sentiasa berfikiran yang negatif. Sebab orang-orang yang macam ni kadang-kadang dia tiada arah tuju dan dia tak ada orang yang dia percaya sebabnya. Orang yang sentiasa berfikiran yang selalu benda yang tak elok, dia susah nak percaya ke orang. Sebab mungkin dia dah pernah, contohlah, dia pernah kena tipu, dia dah jadi satu trauma kat dia. Jadi orang macam ni dia perlukan seseorang yang dia percaya untuk kita bawa dia keluar daripada fikiran yang macam tu. Jangan tinggal dia, kesian. Kalau tidak dia akan jadi orang yang kemurungan. Sebab why semua orang tak nak kawan dengan I? Kenapa semua orang nampak I, orang lari jauh? Tapi sebabnya kan kalau kita sentiasa orang yang berfikiran positif, ada yang kata jauhi orang-orang toksik. Tapi siapa nak bimbing mereka? Jadi kalau dia rasa kita tak bagus, siapa yang tak bagus, kita anggap dia macam kawan kita. Tunjuk dan buktikan dia. Dan proof. Kadang-kadang orang macam ni dia perlukan bukti. Suka TV, hari ni kita nak buat satu skop, nak tanya orang sekeliling kita kat sini macam mana dia menghadapi toxic relationship dengan mana-mana orang saja. Tak kira lah keluarga ke kawan-kawan kan. Ada yang toksik. Ni jumpa dengan Kelly Azman. Dia sekarang kira glam sikit. Okey, nak tanya Kelly terus. Macam mana, pernah tak menghadapi dalam sepanjang hidup kau lah kan, toxic relationship? Toksik tu orang macam kau. Toksik. Bila aku toksik? Ya, aku tak pernah toksik. Aku sentiasa positif. Ya ke? Bukan kau kuat sempat sentap. Aku tak pernah sentap walaupun biasalah kan, aku ni jenis yang macam pakai langgar je kan. So orang tak tahu aku macam, kenapa kau tiba-tiba letak mic tapi kau pergi interview orang lain. Lepas tu terus orang tu pergi makan, tak ada interview artis, letak je pacak mic. Terus aku tak terasa hati pun. Jahat mulut-mulut yang cakap tu. Aku cakap okey, sekarang aku nak colok kau. Okey. Okey, dalam kehidupan aku, Budi, sebagai seorang Kelly Azman ni bukan senang. Dikelilingi bukan toksik sahaja, longkang. Ini termasuk net. Kau tahu tak longkang tu busuk dia macam mana? Loji. Tai. Kau tahu tak busuk? Busuk dia macam mana? Kau berak tu macam mana? Okey. Kan? So, benda-benda macam mana ni, kau nak menghadapi dia? Menghadapi dia senang saja. Kita pun kena jadi macam dia orang, dek. Macam dia orang lah. Kita pun jadi toksik juga, dek. Kalau dia orang kata, itu. Oh, iya ke? Betul, Budi. Hari tu aku dengar benda yang sama. Lebih kurang. Tapi tak adalah over. Kita mengiyakan lah. Join the crowd. Sebab kalau bila orang-orang toksik ni berada dengan kita, kalau kita tak layan, kita akan jadi sakit hati. Faham tak? Bila kita sakit hati, kita geram, kita tak boleh lepaskan. Itu yang kita akan jadi macam, depressed, makan dalam. So, untuk nak menghadapi orang toksik ni, hidup aku hari-hari ada. Hari-hari ada orang toksik.
Okey, sekarang kita bersama dengan Elfie Martin. Hai. Elfie Martin, host Suka TV dalam Betul. program apa? Dalam program Suka Pagi setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Saya pernah dalam keadaan begitu. Okey, dia bukanlah percintaan tapi persahabatan. Pada mulanya saya akan berbincang dengan dia lah. So saya kata macam saya rasa benda ni tak sihat untuk kita. Dan saya rasa tak bagus. Dan kalau saya tengok perbuatan dia ataupun sikap dia masih sama begitu, saya ambil keputusan untuk undurkan diri kerana saya rasa benda tu tak sihat untuk mental saya sendiri sebenarnya. So saya ambil keputusan bila pertama saya akan tegur dan kedua saya rasa benda tu akan berulangan dan sama saja, saya akan undurkan diri sedikit demi sedikit. Kerana kalau saya bertengkar dengan dia pun benda ni tak akan jadi penghabisan. Tak ada penghujungnya kerana dia tak akan terima benda-benda yang saya nak tegurkan. So saya undurkan diri. Kita bersama dengan Amir, pengacara Suka TV. Pernah masa sekolah dulu ada kawan lain. Ingatkan kawan baik. Rupanya dia dalam diam dia suka tikam belakang. So dalam depan tu macam kita nak berbaik dengan kawan. Bila dah kawan baik tu dah buat benda semua sama, kita bagi tahu rahsia sama. Dalam diam kat belakang-belakang tu dia lah bagi pecah rahsia, cakap buruk pasal saya. Bila saya find out tu memang kecil hati lah, sakit hati. So how I handle it is mula-mula nak try to talk. Tapi bila dah talk tu tak jadi, okay, saya slowly move away from that person lah. Slowly pisahkan diri, ultimately memang nak tak nak kena pisahkan lah. Sebab kalau tak makin lama makin toksik, boleh hancur hidup sebenarnya. So kena pisahkan dari orang toksik walaupun keluarga sendiri. Kalau tak your life akan cacah merbah nanti your life nanti. Kita bersama dengan Mirahan, salah seorang juga pengacara Suka TV. Okey, Mira pernah berhadapan dengan orang yang toksik? Selalu sangat. Benda tu normal sebenarnya. Di tempat kerja ke? Tempat kerja, percintaan, kawan-kawan. Percintaan pun betul? Percintaan pun pernah. Okey, ini percintaan yang mungkin interesting. So macam mana you nak menangani dan bila you sedar dia jenis yang toksik? Sebab you dah bercinta, maksudnya you dah berkawan dengan dia begitu lama. Betul. Kan? Kenapa macam terjebak lah kan dengan orang yang toksik? Okey, sebenarnya kita tak perasan pun sebab waktu tu muda lagi. So waktu I tengah belajar dan dia adalah salah satu orang yang tak nak I ada assignment groupnya dengan lelaki. So I keluar lepak dengan kawan-kawan dan I baru sedar bila sekarang ni I nak keluar lepak dengan orang I macam I tak ada member yang betul-betul satu klik, satu geng bila I dah keluar. So macam waktu tu baru I sedar yang macam this is not good lah. I tengok orang lain macam seronok je, ramai betul geng keluar dengan member tapi I tak. Jadi Mira, macam mana cara kita nak menangani situasi ni bila kita terjebak dengan orang-orang yang toksik? Okey, sebenarnya apa yang penting sebelum kita masuk dalam sesuatu relationship, kita kena make sure kita ada persefahaman. Cakap dengan diorang yang kalau kita nak in a relationship, kita kena ada limitation bila kita berkawan. Kita kena ada trust. Itu yang penting. So bila kita ada trust, kita ada limitation, kita tahu bila kita berkawan dengan orang yang berlainan jantina, kita ada boleh orang kata macam kawal diri kita lah. Kita ada batas. Kita bersama dengan Ash, pengacara Suka TV, cantik molek orangnya. So program apa yang you kendalikan? I kendalikan program Hawa, Bola Bicara Hawa dekat Suka TV. Timbullah kan kata tak pernah je. Kadang-kadang bukan situasi tu je yang toksik, kita pun kadang jadi toksik juga. Kan? Terjangkit. Ya, terjangkit dengan orang-orang yang toksik ni. So bila kita dalam kalangan tu, kita kena jauhkan diri, kita kena sedar diri and terus back off lah. Tak kawan dengan orang tu ke apa ke. Yang penting kita kena jaga diri kita dulu. Kita bersama dengan Tania, salah seorang selebriti ataupun pengacara dekat Suka TV, betul? Saya selalu nampak dia punya konten dekat Instagram dan TikTok selalu ada. Dan you pernah buat runway fashion show kan dekat KL Fashion Week, betul Mercedes-Benz Fashion Week. Yeah. Okay. So macam mana sebenarnya nak mengelak diri daripada orang yang toksik ni? Saya rasa kalau ada dalam toxic relationship, itu memang mess up with your brain, everything, dan juga mess up dengan keluarga. So kalau awak nampak ada toxic relationship, macam just violence or verbal, best kalau you keluar. Like dengan Hailey Habibti. Nampak nama dia pun Arab. Orang pun macam persis Arabian gitu kan. Hari ni di open house Suka TV. Lewatnya korang buat event open house ni. Orang kata save the best for last. Astaghfirullahalazim. Okey, kita nak tanya dia tentang toxic relationship. Pernah tak dalam tempat kerja ke mana-mana menghadapi orang yang toxic? Okay, I've been into toxic relationship juga sebenarnya. You pernah bercinta? Tak pernah. Maksudnya you pernah bercinta dengan orang yang toksik? Ya betul, I pernah bercinta dengan orang yang toksik. So, macam mana you boleh terjebak?
okay at first. He's very controlling. I rasa itu salah satu part of being a toxic people. I think dia obsessed dengan you. Ayo, tak tahulah obses ke tak, atau dia memang macam tu. Dia kongkong you. Oh, sangat. Orang cantik mana macam orang pulak. Kalau I rasa kalau zaman sekarang ni boleh guna Face ID, dia nak guna Face ID muka dia kot kat handphone I. Macam tu. It's very bad. I think until one point tu I rasa macam dia ni nak angkat tangan ni. Faham tak? Very toxic like that. So macam mana you lari daripada dia ataupun you teruskan hidup bersama dia? Oh, I have to use his family untuk tarik dia. I rasa I tak boleh buat seorang-seorang. Bila you've been into relationship dah lama, kita pun tak tahu nak cakap apa because kita dah banyak kali cakap benda yang sama, dia pun tak boleh ubah. Dia cakap nak ubah tapi tak ubah. Itu toxic lah kan. So kita kena minta tolong family dia lah, kata macam dah lah, you know, maybe you kena cari orang lain yang lagi sesuai dengan you, something like that. Okey, nasihat kepada semua yang mungkin sedang mengalami benda ni di tempat kerja ke, macam mana nak menghadapi orang yang toksik? I think kalau untuk orang yang di luar sana, kalau ada terjebak dalam any toxic ni, boleh ajak kawan-kawan, bagi tahu kawan-kawan, bagi tahu teman-teman yang rapat dengan you, ataupun kalau in relationship boleh bagi tahu dekat family sebelah sana ke apa ke. Tapi you need to get help. Ya, orang yang terdekat dengan dia. Betul, orang yang terdekat kena tolong you. You seorang tak boleh buat benda tu. Confirm. Okey, saya selalu sangat berdepan dengan orang-orang yang toksik ni. Tapi cara saya menghadapinya adalah dengan bila kita dah tahu dia ni toksik, kita jangan put high expectation. Okey, kalau dia dah macam tu, kita layankan aja. Okey, so, tak kisahlah apa-apa pun, toksik ke, orang yang bermasalah kerja ke, orang yang apa semua, saya sentiasa tak letakkan high expectation dekat orang-orang macam tu. Kita layan je supaya apa? Kita tak kecewa. Hai, saya Zaki Amani. Sekarang saya berada di Suka TV ulang tahun yang pertama. Saya punya pandangan lah ataupun cara nak elak daripada kawan-kawan yang toksik ni. Saya sebenarnya kalau toksik ni pun, okey, kalau contoh saya kat sekolah, kalau macam ada orang macam belagak ke ataupun macam ajuk-ajuk saya buat tak tahu je. Saya senyum, gelak dan belah. Ya, kalau macam tak puas hati, kita ajuk dia balik. Ajuk dengan cara yang baik lah, bukan untuk gaduh lah. Macam jadi kawan dia supaya kita senang lah, tak payahlah macam bermusuh kan. Daripada musuh baik kita kawan. Hai, nama saya Syah Samdan, hairstylist. Biasanya kalau ada hubungan toksik ni, kalau dalam social media, saya lebih baik untuk unfriend ataupun worst case saya block. Kalau dalam relationship yang offline ni, macam depan-depan, saya rasa saya sebagai lelaki, biasanya lelaki ni kita lebih senang bersemuka. Kita macam orang kata table talk, bercakap apa masalah, cari solution. Sebab saya pun, bagi saya sendiri, saya pun dah dewasa, bukannya budak-budak lagi. So kalau ada masalah, saya lebih senang berbincang daripada kita bergaduh masa muka tapi cakap-cakap belakang. So dalam bisnes pun sama, saya pun biasanya kalau ada masalah, saya cari solution, berbincang. Kalau tak boleh juga, toksik tu makin teruk, perpisahan lah. Itulah. Suka TV, apa yang specialnya Suka TV for you? Sebab lagu I juara dekat Suka Tune you. Lagu kategori balada juara. Kau ada lagu kau, walaupun lagu aku tak keluar music. Bila masa aku jadi penyanyi? Tak keluar dekat mana carta radio era ke so whatever, tapi hanya di Suka Tune keluar dek. Juara. Sebab tu I love Suka Tune. Dan Suka Tune selalu bagi I promo. Okey, dah settle. Body Kelly. This is how we do this. In one way I'm yours. In one way we're strangers. But I